Drama khas Ramadan Ikim, Ramadan pertama, episod 8. Apa yang terjadi pada manusia kini? Semakin hari semakin tertutup mata hati, seakan tiada lagi pengobat hati sedih. Manusia, kemana kau pergi? Bunyi motor abang? Hai, tak pernah pun dengar bunyi motor kuat macam tu selama kita tinggal sini. Bunyi macam nak berlumba je. Berlumba lah tu. Bulan-bulan puasa ni bukannya nak buat ibadat. Berlumba pula diorang tu. Budak-budak luar agaknya, bukan budak-budak taman ni. Kita kan ada pengawal keselamatan dekat pintu masuk. Macam mana budak-budak motor tu boleh lepas berlumba dalam kawasan perumahan ni? Itu yang abang hairan ni. Apa guna kita ada guard tapi kawasan perumahan masih diceroboh orang luar? Abang kena buat aduan dekat persatuan penduduk ni. Seganlah abang nak buat aduan, sedangkan jiran-jiran lain tak kisah pun. Kita yang baru tinggal kat sini pula yang nampak menengada nak buat aduan. Semalam ada budak motor berlumba kat taman perumahan kita ke? Budak motor tu bukan budak sini. Diorang budak luar. Dia nak balas dendam kat aku tu. Balas dendam pasal apa Abang Karim? 2 hari lepas, aku tegur bunyi bising exhaust diorang. Dia kerja kat bengkel motor depan simpang tu. Aku tengok lama dah perangai dia tu. Kalau lalu depan surau, mesti dia nak kuat-kuatkan bunyi exhaust dia. Masa aku pergi repair motor, terus aku sound dia. Ada cara nak tegur remaja yang memang selalunya suka memberontak. Kalau kita terus pergi marah macam itu je, tentulah dia akan lawan balik. Cara apa nak tegur budak biadab macam tu? Lalu depan surau sengaja kuatkan bunyi motor. Kurang ajar namanya tu. Abang Karim, memang ada cara dan teknik menegur remaja macam budak motor tu. Kalau kita guna cara keras, lagi keraslah budak-budak tu. Habis, aku nak kena berlembut dengan budak kurang ajar macam tu? Memang sah dia tak ada pendidikan agama. Tak tahu hormat orang tua, tak hormat surau tempat orang beribadat. Budak tu memang liar, bukan jenis kita nak berlembut dengan orang macam tu. Tak apa, nanti saya akan jumpa dia. Saya akan cuba bercakap dengan dia. Kita ni selalu mahu remaja faham keadaan kita, tapi kita jarang mahu faham masalah mereka. Kita nampak mereka keras dan liar, tapi kita tak pernah mahu berusaha untuk tahu kenapa mereka jadi macam tu. Baguslah kalau kamu dapat jadi pakar motivasi. Harap-harap kamu berjaya lah lembutkan hati budak tu supaya dia tahu adab sikit. Cakap dengan orang tua tak tahu adab. Saya tak perlu jadi pakar motivasi untuk memahami jiwa remaja. Saya pun bukanlah pandai sangat psikologi remaja, tapi daripada saya berburuk sangka dengan kelakuan budak tu, lebih baik saya cari jalan untuk tahu masalah dia. Dalam dunia ni, kita takkan dapat selesaikan semua masalah. Tak payahlah nak buang-buang masa nak bercakap dengan budak bermasalah macam tu. Memanglah betul. Kita tak dapat nak selesaikan semua masalah. Tapi apa salahnya mencuba kan? Kalau kita tak mampu nak buat baik pun, eloklah jangan kita nak sekat orang buat baik. Jangan buang masa kamu berdua nak menjinakkan budak liar dan jahat macam budak motor tu. Tak ada faedahnya. Abang Karim, kalau kita lihat orang jahat, jangan anggap kita ni lebih mulia. Mungkin satu hari nanti, diorang tu yang kita kata jahat, insaf dan bertobat atas kesalahan je. Ju, makcik nampak kucing jiran sebelah Ju tu yang hilang tu? Ish, mati kena langgar dengan kereta. Itu dekat rumah nombor 10, kat jalan besar tu. Ya ke makcik? Betul. Makcik nampak masa nak pergi kedai tadi. Bukan salah pemandu tu. Kucing tu yang meluru lintas jalan. Habislah kalau dia tahu. Lebih baik jangan bagi tahulah. Kalau tak bagi tahu, kesian pula kat dia. Hari-hari dia duk cari kucing dia tu. Sayang betul dia dekat kucing-kucing dia. Itulah. Tapi kalau tak bagi tahu, kesian pula. Ish, serba salah lah kan. Tapi dia dah ada banyak kucing kan? Satu mati, ada lagi kat rumah dia tu. Makcik,
Macam mana sayang kucing ni memang hanya orang bela kucing je faham. Adik saya memang sayang kucing dia. Kucing dia dah mati. Sampai berhari-hari dia menangis. Saya faham perasaan jiran tu nanti bila tahu kucing dia dah mati. Siapa yang nak pergi beritahu dia? Dia tu makcik tengok, jenis kepala angin tu. Hari tu kan makcik nampak dia kejar budak-budak main kat depan rumah dia. Bising katanya. Dengan jiran selang 2 buah rumah dengan dia pun, dia bergaduh. Kaki gaduh dia tu. Itulah saya tengah fikir ni macam mana nak bagi tahu dia pasal kucing dia tu. Awak nampak tak kucing saya? Hari tu, saya dah tanya soalan yang sama kan? Ya, Encik. Encik dah tanya soalan yang sama. Saya pun nak bagi jawapan yang sama jugalah. Saya tak nampak kucing Encik tu. Saya syak ada pencolek kucing lah kat taman perumahan kita ni. Dah 3 ekor kucing saya hilang. Kalau saya jumpa siapa yang colek tu, memang naas dia. Tak naklah abang pergi bagi tahu kat jiran tu pasal kucing dia. Emosi dia tu dah lah tak stabil. Nanti tak pasal-pasal dia cari gaduh dengan abang. Tak berani abang. Ju kesianlah tengok dia cari-cari kucing dia tu. Abang pergilah hantar kuih dekat dia. Lepas tu abang pergi cakap sekali dekat dia. Boleh lah. Aduh. Okeylah. Kau dah tahu kan? Lusa Tuan Haji Nicholas dari Hidayah Center nak datang bagi ceramah kat surau kita ni. Aku dah tahu. Aku dah set reminder dalam phone aku. Jangan kau lupa pula. Aku memang nak jumpa dengan Ustaz Nicholas. Aku kagum dengan ketokohan beliau. Cara dakwah dia selalu disulam dengan kata-kata yang baik. Tidak pernah menjerit-jerit dengan penyampaian yang selalu tenang. Kalau kita mahu orang bukan Islam terpikat dengan Islam, cara dakwah yang disampaikan perlulah digunakan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Bagi aku, dakwah tak perlu nak disampai dengan cara yang membentak-bentak atau asyik mahu menghukum. Itu pendapat akulah. Betul. Aku pun sependapat dengan kau. Aku pun suka dengan cara Ustaz Nicholas tu menyampaikan dakwah. Tenang, tapi berkesan. Banyaklah sumbangan beliau dalam kerja-kerja dakwah ni bersama agensi kerajaan dan badan NGO tu. Nanti jumpa dia bolehlah kita tanya tentang kerja-kerja dakwah dan macam mana mula-mula dia tertarik untuk memeluk Islam. Apa kata kalau kita suruh Kak Lina masak bubur lambuk atau juadah berbuka macam nasi ayam ke, nasi tomato ke untuk kita sedekahkan pada orang ramai? Rasanya duit tabung surau dan sedekah orang ramai tu cukup untuk kita buat bubur lambuk. Kita boleh bagi pada penduduk kampung kat sini, pada penunggang motor ke, kereta dan budak-budak rider yang lalu kat kawasan ni. Aku sanggup berdiri tepi jalan untuk bagi makanan tu. Aku setuju. Nanti kita bincang dengan AJK dan pengurusi surau. Tapi kau tak rasa terlambat ke kita buat sedekah makanan tu? Sebabnya sekarang kan dah nak masuk 10 Ramadan. Tak apa. Mana ada istilah terlambat kalau kita nak bersedekah. Projek makanan Ramadan ni biar aku yang urus. Okey, kalau macam tu, hal tu aku serahkan kau je. Zali, ceritalah sikit macam mana kau kenal Kak Lina. Kak Lina ni antara orang yang selalu datang membantu golongan mu'alaf di Hidayah Center. Dia antara mu'alaf yang paling cekal dan tabah yang pernah aku jumpa. Kisah dia yang mencari diri sampai bertemu hidayah sangat menarik aku rasa. Ceritalah. Lebih baik kalau Kak Lina yang cerita sendiri pengalaman dia. Nanti kita adakanlah majlis berbuka puasa kat rumah aku. Kita jemput kawan-kawan kita, Kak Lina dengan anak-anak dia sekali. Budak motor tu lalu. Betul lah macam Abang Karim cakap. Budak tu kalau lalu depan surau, mesti dia nak kuatkan bunyi exhaust dia tu. Kejap, aku nak tahan dia. Jangan. Dia laju tu. Eddie, tepi.
Anda terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa. Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi. Jangan lupa podcast Radio IKIM. Pelancaran aplikasi Android TV IKIM, didik jiwa di mana jua. Dapatkan aplikasi Android TV IKIM